kehadiran ya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 kimia. So hari ini kita nak sambung mengenai bab penutrilan. Okay, apa yang kamu belajar dalam bab ni? Yang pertama, kamu akan diberikan, kamu kena faham apa itu maksud penutrilan. Okay, yang kedua, kamu kena menentukan kepekatan larutan yang tidak ketahui, the unknown solution. Okay, unknown solution, kepekatan, the molarity of the solution yang kamu tak tahu. Okay, yang ketiga, kamu kena menyelesaikan masalah. So, yang menyelesaikan masalah ni best sikit lah sebab kita belajar dengan kalkulator kan. Okay, so kita pergi apa tu penutrilan. Okay, pernah tak kena sengat dengan lebah ke? Okay, dengan penyengat ke apa-apa. So, kamu akan rasa apa? Kamu rasa macam korosif, dia macam kena asid gitu. Macam luka lah, dia akan luka kat situ. So dia seperti, sebenarnya lebah tu dia akan mengeluarkan suatu asid. Dekat tangan kamu, dia akan gigit kamu, dia akan mengeluarkan suatu asid. Benda tu yang sakit dekat badan kamu. Okay, so macam mana kita nak neutralkan dia? So selalunya dia akan, kamu boleh letakkan apa-apa bahan daripada alkali. So dia akan meneutralkan, so akan kuranglah sikit rasa sakit tu. Okay, so kita tengok apakah maksud peneutral. Okay, sebelum tu dalam buku nota kamu tuliskan tajuk, tulis tarikh hari ni, hari apa? Hari Selasa. Selasa berapa hari bulan? 29 hari bulan 6. So hari ni hari Selasa. So hari ni 29 hari bulan 6. Okay. 6.7 iaitu peneutralan. So apa maksud peneutralan? So maksud peneutralan adalah tindak balas antara alkali. Okay, asid dan alkali. Okay, di sini dia kata asid dan alkali untuk menghasilkan garam dan air. So apabila tindak balas asid dan alkali, dia mesti akan menghasilkan garam dan air. Sebagai contoh. Contohnya asid kat sini cikgu guna asid nitrik. Okay, kat sini cikgu pakai asid nitrik. Kemudian cikgu tidak balaskan dengan alkali. Okay, alkali dekat sini saya pakai kalium hidroksida. So kamu tahu bahawa untuk alkali dia mesti ada unsur OH. Okay, dia mesti ada unsur OH di sini. So kalau untuk asid, okay, apa-apa asid dia mesti akan ada unsur hidrogen. Okay, dia mesti ada unsur hidrogen seperti ini. H. Okay. Kemudian nanti H dengan OH tadi dia akan combine together to get the water. Okay, di sini dia akan menghasilkan air. So baki yang tadi, kalium dengan nitrate tadi dia akan combine untuk menghasilkan salt. So iaitu garam dan air. So tindak balas antara asid dengan garam, alkali akan menghasilkan garam dan air. Okay, kemudian dalam penetralan pula dia kata tindak balas sebenar yang berlaku sebenarnya adalah gabungan antara hidrogen iaitu ion hidrogen dengan ion hidroksida untuk menghasilkan air. So air dalam molekul, okay, dalam keadaan molekul iaitu cecair. Okay, cecair. Okay, berikut merupakan persamaan ion. Okay, yang ini yang cikgu ajar yang minggu lepas. Okay, dengan pelajar tingkatan 5 minggu lepas. Okay, so kamu tengok sini. Okay, kita ada persamaan ion. Okay, persamaan ion yang tadi kita dah buat. Okay, kemudian untuk asid ni kamu pecahkan menjadi ion. Sama juga seperti alkali ni pun kamu pecahkan kepada ion. Untuk garam ini pun sama, kamu pecahkan kepada ion. Okay. Memandangkan kalium nitrate ni, kalium ion dan nitrate ion ni, okay, merupakan pemerhati yang tidak mengalami perubahan, maka tindak balas maka ion. Okay. Maksudnya ayat ni macam tak faham ni dok. Macam inilah kisahnya. Kisahnya kalau kau tengok sebelah kiri, sebelah kanan sama ion dia, so kamu potong je lah. So sebelah kiri kamu nampak nitrate, sebelah kanan pun ada nitrate. So kau potong. Sebelah kanan ada kalium ion, sebelah kiri pun ada kalium ion. So kamu potong, sama potong. Air dia tak dipecah ya. Air tak payah pecahkan jadi ion. Okay, sebab dia adalah molekul kat sini ya. So tak payah pecahkan, gata-gata yang nak pecahkan. Okay, dekat sini pula, so apa baki yang ada? So baki yang ada adalah ion hidrogen, tambahkan ion hidroksida akan mendapat water. Okay, molekul air. So molekul air dekat sini, okay, dekat sini, okay, yang memandangkan ini yang kita panggil sebagai persamaan ion. Apa tu persamaan ion cikgu? Melibatkan ion. Ingat dia melibatkan ion. Okay, walaupun petang-petang, sejuk, macam kat Cameron Highland ni ada, anggaplah Cameron Highland, hujan pula tu,
shock kalau tidur ni kan. So tapi cikgu sebab tu cikgu kena naikkan volume cikgu supaya kamu semua dapat segar. Macam itu gitu. Kalau dah tak segar juga tak tahulah kan. Okey, kemudian yang ini dia suruh tuliskan persamaan. So saya nak soalan nombor 1 ni Khatijah. Jawabkan soalan untuk saya. Nombor 2 saya nak Syafiqah. Okay, soalan nombor 3 saya nak, tiba-tiba ada dah yang hilang. Okay, Adam Syahir. Okay, so yang pertama. Okay, so kita pergi kepada yang lain, tolong buat ya. Tuliskan, tulis kat buku. Okay, tulis kat buku. Okay, so yang tadi nota kamu yang pertama adalah maksud peneutralan. Okay, yang kedua adalah kamu tuliskan dia punya equation yang ini. Okay, kemudian kamu buatkan contoh persamaan ion. Okay, jom sambil-sambil tu kita pergi kepada Khatijah. Apakah produk yang terhasil antara tindak balas asid hidroklorik dengan barium hidroksida? Khatijah? Semayang kot. Agaknya lah semayang. Kan? Kita pergi kepada Aina. Aina, kau jawab dah Aina. Buat ni. Cikgu, saya yakin. Ya, tak apa. BACL tambah O. Saya bersama dengan awak. Cepat. Apa? BHCl. BH pula BA. BA ni charge dia berapa Aina? Kalau kamu nampak dekat sini, BA ni charge dia berapa? Kamu barium hidroksida ni charge dia berapa? 2. So BaCl charge dia 1. So dia akan dapat apa? BaCl 2. Pandai. Okey, tindak balas. Okey, satu lagi bahan dia adalah H2O. Pandai, H2O. Boleh seimbangkan tak? Boleh tambah. So letak tambah dekat 2HCl tu. 2HCl pandai. 2HCl. Okay, kemudian kat sini OH ada 2. O kat sini ada 2. Macam mana nak jadikan dia 2 juga? Macam mana cikgu? Sini H ada 2. 2 tambah 2, 4. H dekat sebelah reaktan ada 4. O ada 2. Macam mana nak jadikan H ni 4? Tambah 2 dekat yang BAOH tu. Hek kamu, dekat air. Dekat air. Tapi pilih saya sebut ni. 4. Biasalah. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, so 2. Seimbanglah sebelah kiri dan kanan. Okey, terima kasih Aina. Okey, pergi kepada soalan Syafiqah. Okey, asid sulfurik dengan kalium hidroksida Syafiqah. K2 SO4 pandai. tambah 2 H2O. 2 H2O. Kenapa dapat 2 H2O? Sebab kita nak seimbangkan apa Syafiqah? Seimbangkan dia. Seimbangkan dia. So, sini ada 2. Okay, sini ada 1. So, letakkan 2 dekat depan KOH. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey. Nama si Adam. Adam. NaNO 3 tambah tambah H2O. Pandai. Okey. So perlu seimbangkan ke Adam? Rasanya dah lengkap kan Adam kan? Terima kasih. Okey, so semua orang kena buat ya. Buat sama-sama, bukan sekadar melihat saja. So kamu kena buat aktiviti 6.10. Okey, jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Bukan topik yang seterusnya, iaitu aplikasi. Okey, dalam kehidupan harian kita gunakan banyak sangat. Bukan sekadar garam itu sebagai makanan. Okey, garam itu juga sebagai pelbagai bahan lah. Okey, yang pertama dalam
perubatan. Okey. Susu magnesium hidroksida yang mana dia akan meredakan kesakitan gastrik, okey, dengan menyutralkan lebihan asid hidroklorik dalam perut. Perut dia akan menghasilkan asid. So asid tu kalau berlebihan dia akan menyebabkan gastrik. Sebab itu kau jangan makan, kena makan on that time lah. Jangan skip makan. So nanti kamu akan kena gastrik. So gastrik ni menyebabkan asid perut kamu akan menghasilkan asid yang banyak. So asid tu membuatkan perut kamu sakitnya. So doktor akan bagi magnesium hidroksida. Okay, yang keduanya shampoo. Okay, alkali lemah dalam shampoo menuturkan asid pada rambut. Shampoo adalah alkali, tapi alkali yang lemah lah. So asid dekat rambut tu bersifat asid. So dia akan menyuturkan rambut kamu. Okay. Kemudian ubat gigi. Ubat gigi ni bersifat alkali. Alkali di mana dia akan menyutralkan, bersifat base yang mana dia akan menyutralkan asid laktik. Asid laktik ni dihasilkan oleh mulut kamu. Sebab itu kalau bangun pagi mulut busuk sebab mikroorganisma tau. Sebab dekat dalam mulut kamu tu ada bakteria yang itu dia menghasilkan asid laktik yang membuatkan mulut kamu bau. So kalau macam mana kamu nak elakkan, so pakailah ubat gigi. Okey. Kemudian kamu pakai dalam pertanian. Dalam pertanian juga dia pakai kapur mati. Apa tu kapur mati? Kalsium hidroksida bersifat alkali. Dia digunakan untuk merawat tanah yang berasid. Kadang-kadang tanah ni kalau contohnya kalau dia ada setengah tahu pertanian yang sesuai untuk tanah yang terlalu berasid. Contohnya macam kelapa sawit. Kelapa sawit dia sesuai tanah berasid. Tapi kalau macam mana kita nak neutralkan dia, so nak neutralkan dia, kita letaklah kalsium hidroksida. Bukan semua tumbuhan boleh hidup dalam keadaan berasid dan bukan semua tumbuhan boleh hidup dalam keadaan beralkali. So kita kena lihat betul-betul lah keadaan tanah tu. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Untuk seterusnya yang ini tak payah. Ini saya tahun lepas saya suruh budak buat projek lah. Tapi sebabkan kamu ada buat projek penunjuk pH. So kita skip benda ni. Tak perlulah. Sebenarnya pun sama juga dalam kehidupan seharian nak buat baja. Nak buat baja pun adalah that is one of the salt. Dia pun dalam garam. Macam garam kau kat dapur tu, garam kat dapur tu natrium klorida. Natrium klorida tu yang mana itu satu jenis garam yang boleh dimakan. So tapi yang lain-lain tu ada yang garam yang tak boleh kamu makan. That is a chemical. So bila chemical tak boleh kamu nak makan sesuka hati kamu lah. So tindak balas penuturalan dia kata boleh juga diaplikasikan dalam membuat baja. Contohnya urea, calcium sulfate, ammonium nitrate dan sebagainya. Contohnya urea. Urea ni dihasilkan daripada penuturan antara amonia dengan karbon dioksida. Bagaimana dengan baja lain? So baja lain nanti kamu akan belajar. Kalau dulu dia keluar tau. Dia ada keluar untuk kalkulate, kalkulate untuk kira berapa persen nitrogen dalam baja tersebut. Ada berapa persen nitrogen dalam baja tersebut. So kalau kamu nak kira, kalau keluar soalan macam itu, so kamu ambil berapa bilangan nitrogen kat situ, bahagikan dengan GC molar dia, kalikan dengan 100. So nanti dia akan kata which one is the best fertilizer, di mana antara baja tersebut yang mana baja yang paling bagus. So nanti dia akan keluar, kamu kena kira lah, buktikan. So kamu kalau dapat persen yang tinggi, maksudnya that is the best of fertilizer. Itu adalah baja yang sangat bagus. Okey. Kemudian kaedah penitratan. Apa itu kaedah penitratan? Okey. So kaedah penitratan adalah satu kaedah analisis kuantitatif yang mana dia nak tentukan, dia nak tentukan isi padu asid. Isi padu asid nak buat apa? Untuk menyutralkan isi padu tertentu. Ingat tak minggu lepas yang siapa yang masuk kelas cikgu, ada soalan yang mengenai pH tu? Ingat. Ini kita panggil the endpoint, takat akhir. Endpoint. So endpoint dekat sini 7. pH dia ada 7. So kita kat sini, ini adalah isi padu. Isi padu apa? Ini adalah isi padu asid.
Okay, isi padu asid inilah yang kamu gunakan untuk tahu berapa nilai isi padu untuk meneutralkan alkali. Macam mana? Kaedah dia macam ini. Kita kena capaikan takat akhir. Takat akhir tu apa dalam bahasa Inggeris? The end point. End point, takat akhir. Takat yang mana proses peneutralan berlaku. Takat mana proses peneutralan berlaku dan penunjuk asid base bertukar warna. Kalau dalam eksperimen yang ini, kita akan menggunakan penunjuk phenolphthalein sebagai kita punya penunjuk asid base lah. So kalau penunjuk phenolphthalein hari tu yang kita belajar, ingat tak penunjuk phenolphthalein? Kalau dia dalam keadaan berasid dia tidak berwarna. Dalam keadaan neutral dia tidak berwarna, tapi dalam keadaan alkali dia adalah merah jambu. So ini adalah salah satu penunjuk yang kamu gunakan dalam makmal. Yang kedua ataupun kamu gunakan metil jingga, yang mana kalau dalam keadaan asid dia akan jadi warna merah, neutral jingga dan alkali itu adalah kuning. So di sini dia pakai phenolphthalein. Phenolphthalein. So nanti tolonglah kalau rajin lukislah. Yang mana this is we call kaedah penitratan. Kaedah yang ini atas ni tadi. Kaedah penitratan. Penitritan. Yang mana nitritan tu macam mana? So pastikan dalam biuret kamu ni kamu isikan asid. Kamu isikan asid. So di sini kamu gunakan asid nitric acid. Kemudian yang dekat bawah kelalang kon ni kamu letakkan alkali. So alkali yang kamu gunakan kalium hidroksida. Dan titiskan beberapa titis phenolphthalein. So you know that the phenolphthalein indicator will change. Dia akan berwarna pink. Merah jambu apabila kita uji dengan alkali. So kat sini kalium hidroksida adalah alkali. So alkali warna pink. That's why dekat sini kenapa warna dia pink. Dekat atas ni asid. So nanti bila buat eksperimen kamu set up macam ini. So dekat sini isi padu untuk larutan natrium hidroksida sudah diketahui, iaitu dekat sini dia pakai 25 cm3. So kamu tulis kat sini. So V dia dekat sini adalah 25 cm padu. So berapakah isi padu asid yang perlu digunakan untuk meneutralkan alkali kalium hidroksida? Macam mana nak tentukan? So sebab itu kita letakkan phenolphthalein. Kalau phenolphthalein ini bertukar warna menjadi tanpa warna, iaitu colorless, itu adalah larutan dah jadi neutral. Tapi jangan pula terlebih asid nitrit ni kamu letak. Kalau terlebih pun dia akan jadi colorless. Sebab apa cikgu? Sebab kamu tengok sini. Dalam keadaan berasid pun dia tidak berwarna, colorless. Dalam keadaan neutral pun tidak berwarna. So daripada alkali tadi merah jambu dia tukar jadi neutral dulu. Sebab kamu tahu kan pH kita antara 1 hingga 7, 7 hingga 14. Pertama dia dalam keadaan base alkali kat sini. Kemudian dia akan turun kepada neutral. So neutral kat sini tidak berwarna. Kemudian walaupun dia dalam keadaan base kamu letak lagi asid dalam larutan tu, dia tetap akan tidak berwarna sebab dalam asid pun tidak berwarna juga. Kalau dia terlebih asid, so maksudnya bila terlebih asid, ion hidrogen banyak, kepekatan ion hidrogen banyak, so dia tetap akan menjadi tidak berwarna. Sebab itu bila buat eksperimen ini pastikan bila dia dah start sahaja tukar phenolphthalein warna, phenolphthalein ni jadi colorless, dah tukar sikit pun terus stop. Pastikan kelalang kon ni kamu goncang dia. Goncang guna tangan, goncang perlahan-lahan, Kemudian kalau dah letakkan asid tersebut, so kawan seorang tengok asid tu berapa banyak. Kemudian bila dia dah start dia tukar, asid kalium hidroksida ni jadi colorless, terus stop. Jangan tukar sepenuhnya. Jangan. Bila dah tukar sikit pun kamu terus stop. So ambilkan bacaan, berapa bacaan isi padu. Dah kira bacaan isi padu, tuliskan dekat dalam jadual. Tuliskan jadual sini, kamu buat ulang balik langkah tersebut 3 kali.
Okay, yang ini kasar ni maksudnya kamu buatkan dia punya apa namanya mula-mula punya eksperimen. Mula-mula dengan menggunakan phenolphthalein. Yang pertama lagi, yang kedua lagi, ketiga lagi tak payah guna phenolphthalein pun tak apa. Boleh juga, tak boleh. Boleh juga tak guna, tak guna phenolphthalein. Okay, kemudian kamu repeat soal eksperimen ni sebanyak 3 kali. So kamu akan dapat bacaan sebanyak 3 kali. So nak dapatkan isi padu asid nitrik, kamu tambahkan ketiga-tiga bacaan tadi, bahagikan dengan 3. Sebab tu kamu akan dapat purata isi padu asid nitrik yang diperlukan untuk menetralkan kalium hidroksida. Okey. Kemudian, so inilah kaedah penetralan. Kita panggil apa kaedah tadi? Kaedah penitritan. Ingat tu. Okey. Kemudian, so yang kita masuk kepada penyelesaian masalah. Okay, hari tu cikgu cakap, cikgu kata dalam penyelesaian masalah dalam kalau dia melibatkan problem solving tu, okay. So kalau boleh memanglah pelajar dia akan selalu guna ni, okay. Dekat sini pun sebenarnya boleh dapat markah. Cikgu kata tak dapat markah kan. Okay, kamu akan dapat markah sekiranya kamu tunjukkan A dengan B. Kadang-kadang pelajar dia buat macam ni, M1V1 sama dengan M2V2. Kalau yang macam ini dia dah salah lah. Sebab ini adalah kaedah dilution, iaitu kaedah pencairan. Okay, so kita tak boleh guna yang ni. Okay, kamu gunakan rumus ni. MA-VA sama bahagi MB-VB sama dengan AB. Apa tu? So M ni adalah kamu tahu kepekatan, V ni adalah isi padu. So yang mana A adalah untuk asid. Okay, A adalah untuk asid. Okay, manakala yang B ni adalah untuk base, ataupun untuk alkali. So A dengan B ni apa cikgu? Okay, A sebelah sini, belah kanan ni, tengok ini adalah mol. Okay, ini adalah mol. Ini adalah mol untuk asid. Bawah ini adalah mol untuk alkali. Okay. Yang ini mol kat depan asid yang kamu dah buat equation yang tadi. B ni pun sama. So maksudnya kalau kamu punya equation salah, maksudnya pengiraan yang bawah ni pun akan salah. So be careful. So hati-hati. Ya. So kalau boleh hati-hati bila menggunakan rumus yang ini. MA, VA bahagi MB, VB sama dengan AB. Okay. Kadang-kadang akan ada pelajar juga dia excited tau. Dia nak buat. Dia buat macam ni tapi dia buat kaedah M1, V1 sama dengan M2, V2. Kalau kaedah macam ini kamu tak ada letak A dengan B bilangan mol nanti. So maksudnya kamu tidak akan dapat markah untuk ratio. Okay, markah untuk nisbah. Untuk nisbah mol, yang ini ratio ni kamu tak akan dapat. Okay. So kita tengok contoh soalan. Okay, contoh nombor 14. Okay, tengok ya. 20 cm padu larutan netral hidroksida 0.25 mol. dm³ dinetralkan dengan asid HCl 0.2 molar. Hitungkan isi padu asid HCl yang diperlukan dalam tindak balas penetralan ni. So firstly kamu tolong buatkan equation. So maksud saya tadi apa? Salah equation, salah seimbang, salahlah kamu punya pengiraan yang kat bawah. Kemudian masukkan dalam persamaan. So apa maklumat yang dia bagi? So maklumat yang dia bagi adalah kepekatan untuk asid dan volume untuk asid kita tak tahu. Dia nak. Okay. Kemudian MB. Okay, MB ni adalah kepekatan untuk alkali. Kepekatan untuk alkali dia bagi, isi padu untuk alkali pun dia bagi. So ini adalah MB dan VB. Okay. So sama dengan satu-satu. Cikgu satu-satu ni apa kamu tengok sini depan. Okay, dan sini bersamaan dengan 1. Sini pun 1 mol. 1 mol masukkan dalam ini. Tapi jangan tersalah ya. Ingat, atas tu adalah asid, bawah tu adalah alkali. Sebab itu, cikgu suka kamu buat dulu equation. Dalam hari tu cikgu kata buat dulu ini. Lepas tu buatkan ratio. Lepas tu baru kira volume ke molarity yang dia minta daripada bilangan mol. Itu cikgu selalu ajarlah pelajar. Okay. Tapi yang ini sebabnya kalau saya takut kamu tersilap yang ini je. Okay. Kalau tersilap kat sini so nanti kamu akan salah lah bahagian bawah. So masukkan isi padu. So satu lagi ya. Okay, saya nak tegur lah ada beberapa pelajar dia gunakan kaedah macam ini.
M1 V1 sama dengan M2 V2. Yang sini dia bahagikan 1000, yang ini pun sama-sama juga dia bagi 1000. Okay, kalau dekat sini M1 V1 sama M2 V2 tak payah bahagikan 1000. Sebab 1000 tu dia automatik kita dah kira hapus lah. Tak perlu pun kamu nak kira. Boleh cikgu, boleh nak kira. Boleh nak kira. Tapi kalau V ni, okay, contohnya CM padu, sini DM padu. So sini kena tukar dululah kepada DM padu. Okay. So hati-hati. Cikgu nak kamu hati-hati sahaja semasa menggunakan unit. So masukkan formula. So ini pun sama, masukkan formula. So tapi dekat sini beza soalan yang ini dia bagi mol. So bila dia bagi mol, dia bagi mass, dia bagi jisim. Dia bagi jisim untuk zinc oksida. So bila dia bagi jisim untuk zinc oksida dekat sini, so dia bagi zinc oksida dekat sini, kamu buatkan equation dia. So bila dia bagi jisim, daripada jisim dapatkan mol dulu. Bilangan mol siapa? Mol apa? Apa dia bagi? Zinc oksida. So cari bilangan mol zinc oksida. So dapat mol dekat sini, barulah kamu buatkan dia punya ratio. So ratio ni kena buat cikgu. Kalau saya nak buat kaedah macam hari tu boleh. Tapi tulis macam ni. HNO3 nisbah dengan ZNO. Okay, kalau sini 2 mol. Jangan buat 2 saja ya. 2 mol. Okay, yang ini 1 mol. Okay. So maksudnya kalau dia nak sini adalah 0.05 mol. So maksudnya dekat sini akan dapat 0.1 mol. So kat sini pun dah dapat markah lah. Okay, dah dapat mol untuk asid nitrik, masukkan dalam formula N sama dengan mv/1000. So dekat sini, okay, masukkan dulu persamaan. Dalam persamaan ini, so dapatlah molariti dan pastikan unit kamu adalah betul. Okay, itu sahaja untuk peneutralan hari ini. Sekejap je kan? So jom kita buat penyelesaian masalah. Aktiviti 6.14. Okay, 6.14 dan uji kendiri 6.7. Okay, cikgu bagi masa sekejap untuk kamu selesaikan masalah ini. Aduh. Sebelum tu kita tengok dulu buku kerja. Best ke buku kerja ni? Kalau best kita buat lah. Oh, ada satu je soalan penyiraan. Tak banyak soalan penyiraan. Okay, so soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1 kita tengok. Ya Allah, dah lah ada 7 budak je. Pusing-pusing kau, pusing-pusing aku. Macam itulah. Okay. Nombor 1, cikgu nak Fahira. Sama kat sini, siap-siap cikgu lupa. Udah, Faris dah keluar. Okay, yang kedua, Aina. Tak ada, tak boleh lepas lah. Semua orang kena lah ya. Nombor 3, Adam. Nombor 4, Syafiqah. Okey. Kemudian nombor 1, 2 ni Cikgu Ziana. Nombor 3, udah dah tak cukup budaknya, Hana. Okay, nombor 4 kita pergi kepada Nurin. Okay, nombor 5 kita pergi balik kepada Nurin balik, Hana balik, lepas tu Nurin. Sebab tadi dia memang tak jawab soalan. So ulang balik gambar kamu. Kenapa makin sikit ni Aina? Budak kelas kau ni Aina. Oi, ya Allah ya Tuhan. Selalu datang penuh kata hari tu action. Cikgu jangan risau cikgu. Kalau 4 beta ni semua datang penuh cikgu. Tak datang penuh pun. Okay, so kita buatkan. Okay, so soalan nombor 1, 2, 3, 4. Okay, saya bagi masa 1 minit untuk semua pelajar siapkan. Buat jalan kerja sahaja. Okay, buat jalan kerja sahaja. Okay, buat soalan yang saya dah tetapkan untuk kamu.
Okey, so kita pergi kepada soalan pertama. Okey, soalan pertama. Mana cikgu punya nanti. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan pertama. Fahira. Okey, Fahira, soalan yang pertama. Okey, kita bawa ini ke sini. Okey, Fahira. Apa kejaduan? Okey, Fahira dah sedia ke? Ke tak ada internet? Okey. So semak jawapan kamu. Okey, yang pertama. Okey, Fahira boleh Fahira? Tak ada. Fahira tak ada. Okey, so soalan nombor 1 suruh kamu nampak ke depan ya. Okey, soalan tu dia kata, dia kata 25 cm padu larutan natrium hidroksida 0.2 mol di M3 dititratkan dengan asid. Okey, dengan asid. So kemudian dia kata dengan kat situ asid dia 0.1 mol. So dekat sini kamu dah dapat dia punya asid punya molarity. Okay, 0.1 dan kamu juga dapat dia punya volume untuk alkali 25. Okay, dan juga kamu juga dapat dia punya molarity asid pun 0.2. So dapat saja soalan macam ini, tolong tuliskan dia punya equation. Okay, so tuliskan equation kamu H2SO4 tambah NaOH. So kamu akan dapat Na2SO4 tambah 2H2O. Okay, kemudian seimbangkan dekat sinilah. Okay, kamu punya skill. Okay, dalam seimbang. So kalau salah skill kamu untuk seimbang, salahlah bahagian bawah. So dekat sini, okay, mol untuk H2SO4 ada melalui persamaan 1, alkali 2. Sebab itu dia tulis 1/2. So nak dapatkan VA, so 1/2 kalikan dengan 0.2 kali 25 bahagi 0.1. So kamu akan dapat 25 cm padu. Okey. Kemudian, soalan yang seterusnya. Aina dah siap Aina? Soalan nombor 2. Dah. Okey, jom kita semak jawapan Aina. Okey, tengok dulu soalan. Asid sulfurik tadi bertindak balas dengan amonia. Okey, dalam persamaan berikut. Diberikan T cm3. So dia andaikan volume ataupun isi padu untuk H2SO4 adalah 0.125. So untuk menuturkan 25 cm padu amonia 1 molar. So apa yang dia dah ada? Dia dah ada M untuk asid, dia dah ada M dan V untuk alkali. So tentukan jumlah isi padu larutan dalam kelalangkun pada takat akhir penitratan. So dia nak tahu berapa takat akhir penitratan. So macam mana Aina? Kau punya jalan kerja Aina? Saya buat 0.125 tu, lepas tu tukarkan dengan 1 darab 25. Betul, sama dengan 1/2. Okay, lepas tu dah dapatkan isi padu asid. So berapa isi padu asid kamu dapat? 100. Pandai. So lepas tu 100 kamu tambahkan dengan 25. 25. Dapatlah isi padu larutan. Berapa Aina? 125 cm padu. Terima kasih. Okey, tahniah Aina. Okey, kita pergi soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 pula 3. Adam dah siap ke Adam soalan nombor 3?
Dah. Okey, jom kita tengok dulu ya Adam soalan dia. Okey, soalan dia kata 50 cm padu asid nitrik HNO3 melengkapkan penuturan 50 cm padu kalsium hidroksida 0.25. So sekarang kita ada volume untuk alkali, kita ada molariti untuk alkali, kita ada volume untuk asid. Hitungkan kemolaran. So macam mana jalan kerja? Pertama kena buat Kena buat apa ni, persamaan ion lah. persamaan kimia. Kimia, persamaan So kimia. apa persamaan dia? Adam? CaNO32 tambah H2O. Tak yang awalnya. Oh, awet. Awet dia HNO Tambah tambah CaOH2. okey, kemudian akan dapat CaNO32 tambah 2H2O, betul? Ha. So, berapa HNO3 kat situ ada? 2. 2. So masukkan dalam persamaan MaVa bahagi MbVb. So Ma kalikan 50 bahagikan dengan berapa Adam? 0.25 darab 50. Sama dengan berapa mol dia? 2/1. Pandai. So nak dapatkan molariti dia macam mana Adam? Dah dapat tu, lepas tu dah Berapa dapat? 12.5. Apa pula 12.5? Tak, yang bawah tu. Lepas tu dia darab 2/1. So dapat berapa Adam? Last kali 0.5. Unit apa Adam? Mol DM3. Pandai. Terima kasih Adam. So itu adalah jalan kerja untuk soalan nombor 3. Okay, pertama buatkan equation, lepas tu baru masukkan dalam persamaan. Tahniah Adam. Okay, pergi kepada soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 saya minta Syafika. Syafika dah sedia Syafika? Dah, tapi tak sure. Okey, tak apa. Okey, dalam satu penitutan, 15 cm padu asid kalsium H2SO4 0.5 molar menutupkan 20 cm padu larutan kalium hidroksida. Sekarang dia bagi volume untuk asid dan dia juga bagi molariti untuk asid. Dia bagi juga volume untuk alkali, tapi dia tak bagi kepekatan sebab dia suruh kita kira. Jom kita tengok apakah persamaan yang Syafika dapat. Syafika, persamaan kamu apa? Yang H2SO4 tambah 2 KOH. Akan dapat 0.5. tak apa persamaan hasil dia? 1/2. 1/2. Maksudnya H2SO4 tambah KOH, apakah garam yang terhasil? Anak panah akan dapat apa? K2SO4 Pandai. tambah H2O. So boleh tak seimbangkan? Boleh. Letakkan apa? 2 dekat depan KOH. Satu lagi. 2 dekat H2O. Pandai. Okey, kemudian masukkan dalam Persamaan. Okey, so persamaan yang dia bagi 0.5 kalikan 15 bahagikan dengan 20. 20 sama dengan 1/2. Okey, so berapakah molariti yang kamu dapat? 0.75 mol DM3. Padu. Padu. Okey, terima kasih banyak-banyak Syafika. Tahniah kepada pelajar 4 beta. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Uji kendiri 6.7. So yang pertama, apakah maksud penutrilan? So yang ini Cikgu Ziana yang jawab. So Cikgu Ziana jawab sendirian berhad lah ya. So Cikgu Ziana jawab tindak balas antara asid dan alkali. Semua dalam buku teks ya. Untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okey, so itu adalah maksud. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan kedua. Nyatakan perubahan warna penunjuk metil. So dekat situ dia pakai metil jingga ya. So daripada alkali nak pergi ke neutral. So alkali tadi dia berwarna kuning kepada jingga. Okey, tolong ya kalau dia minta perubahan, tolong buatkan warna sebelum dan warna selepas. Okey. So soalan nombor 3. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 saya nak Hana. Okay, Hana, dah sedia ke Hana? Dah.
Dah, okey, soalan dia 50 cm padu larutan amonia 0.75 molar dititratkan kepada dengan asid. Okey, 1 molar. So dekat sini dia dah bagi volume untuk alkali, molariti untuk alkali dan molariti untuk asid. So apakah equation yang kamu dapat Hana? HNO3 tambah Hana, HNO3 tambah Hana, Tambah NH3. NH3. So nanti kamu akan dapat NH4 NO3. NH4NO3. Ini nama dia apa Hana? Ammonium nitrate. Okay, namanya ammonium nitrate. So, yang atas kamu akan dapat 1 molar kali dengan V bahagikan dengan 0.75 kali dengan 50 sama dengan apa Hana? 1 per 1. 1. So, berapa volume yang kamu dapat Hana? 37.5 Unit cm padu. sentimeter padu. Terima kasih Hana. Okay, pergi kepada soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4, Nurin dah sedia? Ya. Ya, okey. Hitungkan isi padu asid, okey, dia bagi molariti dia 0.05. Okey, dan dia bagi alkali dia 25 cm padu untuk volume dan dia bagi molariti dia 0.1 molar untuk alkali. Okey. So, pertama sekali equation dia apa Hana? Anurin? HCl tambah BaOH2 jadi BaCl2 pandai tambah. H2O Okey, seimbangkan Hana. Anurin? tambah 2 dekat HCl Lagi satu dekat air berapa nak letak? 2. 2. Okey. So masukkan dalam equation formula MAVA bahagi MBVB. So 0.05 kali dengan VA bahagi 0.1 kali dengan 25. Sama dengan berapa Nurin? Berapa mol ya? 2 over 2 bahagi 1. Berapa volume yang kamu dapat Nurin? 0.05 0.05. Okey, berapa volume acid yang kamu dapat? 100. Unit apa Nurin? cm padu. Pandai. Terima kasih Nurin. 100 cm padu. Okey, tahniah Nurin. Nurin punya soalan jawapan yang minggu lepas tu betul semua ya Nurin. Saya dah tanda ya. Nanti tengok ya. Okey, tahniah Nurin. Okey, pergi kepada soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Hana lagi sekali. Hana lagi sekali. Okey, Hana. Ya. Hana. Okay. Berdasarkan persamaan kimia berikut, dia bagi isi padu asid 20 cm padu. Okey, yang bertindak balas lengkap dengan 10 cm padu larutan kalium hidroksida. Dia bagi kat sini pula dia punya molariti adalah 0.1. So maklumat yang dia bagi untuk alkali, untuk M dan V dan untuk volume untuk asid. Okey, apakah kemolaran asid? So apa jalan kerja yang kamu pernah buat Hana? MA kalikan dengan isi padu kali dengan 20 bahagikan dengan 0.1 darab 10 samakan dengan 1 per 1. So berapakah molariti untuk asid? 0.05 mol. Mol DM negatif 3. Okey, tahniah Hana. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, Nurin dah sedia ke? Dapat ke jawapan? Dapat. Dapat, tahniah. Okey, seorang murid melarutkan gas HCl di dalam air untuk menghasilkan 500 cm padu larutan asid. Hitungkan kemolaran larutan itu jika 6 gram kuprum oksida digunakan untuk bertindak balas lengkap dengan larutan yang terhasil. So dapat sahaja soalan ni, tengok apa yang dia bagi. Okay, dia bagi jisim untuk kuprum oksida. So dapat, daripada jisim kita nak cari apa dulu Nurin? Mol. Mol untuk siapa?
superoksida, Oksida. CuO. So berapa yang kamu dapat? 0.075 mol. Okey, apa equation yang kamu dapat? Persamaan yang kamu dapat? HCl tambah CuO akan dapat CuCl2 tambah H2O. pandai. So berapakah untuk HCl kat depan tadi? Kena letak 2. 2. Betul. So bolehkah Nurin bacakan apa persamaan ratio nisbah yang kamu boleh buat? 1 mol CuO nisbah 2 mol. Betul. Teruskan sekali lagi. Nisbah 2 mol HCl jadi 0.075 mol nisbah 0.15 mol. Pandai. Berapa? Lepas tu masukkan dalam persamaan yang mana? N sama dengan MV bahagi 1000. 1000. Betul. So, masukkan sama dengan 0.15 mol. So, nak dapatkan molariti untuk asid. So, MA sama dengan berapa jawapan kamu molariti untuk asid? 0.3 Unit? mol DM -3. Tahniah Nurin. Berjaya kita selesaikan soalan dalam buku teks. Tahniah kepada pelajar-pelajar 5 beta. So kita pergi pula. Alisa pun baru masuk. Bilangan pelajar dah makin kurang nampak gayanya. Dah ngantuk lah tu. 8. So tinggal 6. Siapa yang dah keluar ni ya? Adam ada, Syafiqah, Hana, Nurin. Kemudian kita pergi kepada buku kerja. Buku kerja latihan 136 dah buat Aina, kau dah buat belum 136? Aina, buku kerja, kita tengok buku kerja. Apa dia kata apa itu? Muka surat 136 buku kerja dah siap ke belum? Maaf. Saya lalai, saya cuai tadi. Itulah, dia berhayal. Asal, 136 dah buat belum? Cikgu. Saya minta maaf dulu cikgu. Tak siap lah. Cikgu ada suruh buat nombor 2. Adalah. Tak buat lagi. Saya bagi jawapan. Tak nak. Apa dia? Tak nak apa? So saya nak ajar pergi yang itu nantilah. Saya nak tengok page 138 latihan. Yang ini kita nak kira. Yang ini contoh latihan untuk kirakan persen untuk untuk baja. Tengok buku kerja. Buku kerja muka surat. Tengok sini ya. Muka surat 138. Soalan dia. Soalan dia kata rajah di sebelah kanan menunjukkan 2 baja berbeza yang digunakan oleh petani ke atas tanaman mereka supaya tanaman mereka dapat tumbuh dengan lebih pantas dan lebih besar, dan seterusnya hasil tanaman mereka lebih dapat ditingkatkan. Dengan menggunakan pengetahuan kimia anda, tentukan baja mana yang sesuai untuk digunakan petani. Yang pertama kamu kirakan baja A dulu. So baja A dia pakai baja urea. So kamu tulis urea. Urea. Formula dia dekat situ adalah NH2 2CO. Ini adalah urea punya chemical formula lah. So pertama cikgu cakap tadi apa? Kirakan dia punya peratus. Kamu nak kira peratus apa? Peratus nitrogen. So kalau kamu tengok kepada soalan ni, kamu tengok nitrogen kat sini ada berapa? Nitrogen sini ada 1, tapi jangan ketinggalan sebab kamu akan kalikan 2 dekat sini. So nak kalikan dengan 2 dengan sini, so maksudnya nitrogen tu ada 2. Maksudnya 2N. 2N. Bahagikan dengan apa Adisa? NH2 2CO kalikan dengan 100.
So, ambil jadual berkala. Okay. Dekat sini kamu kira berapa dia punya persen dekat sini. So, kamu akan dapat nanti. Okay. Yang kedua, Abang lagi lah dapat lah kalau kau pakai. udah kenapa pula itu mana ada. Adik-adik saya cikgu. Okey. Okey, kedua, okay, kirakan untuk baja yang kedua iaitu ammonium nitrate. NH4NO3. So, berapa dia punya peratus? Peratus apa yang kamu nak cari? Peratus nitrogen. So, peratus nitrogen dekat sini. Okay, peratus nitrogen dekat sini. Ini ada nitrogen dekat sini saja. So, bahagikan dengan berapa peratus. Kirakan molarity dia berapa kat sini. Molarity. Jisim molar dia. Kalikan dengan 100. So, kamu kira nanti N dia berapa, bahagikan. So, kamu akan dapat dalam persen. So, antara dua ni nanti, siapa yang paling tinggi? So, yang paling tinggi itulah yang sesuai untuk baja. Okay. So, tolong carikan saya yang ini. Berapa persen yang ini? Siapa dapat? Okay, nak dapat kat mana semua tu tengok jadual berkala lah. Tengok buku apa namanya, buku kerja kamu kat belakang. So, dekat sini nitrogen 14. Okay, nitrogen 14, hidrogen 1, oksigen 16. Kira sekarang berapa peratus untuk nitrogen dalam amonia? Syafiqah, soalan yang pertama dapat dah Syafiqah? Belum, kejap. Okey, cikgu bagi masa. Soalan nombor 2 Hana, tolong buat Hana soalan nombor 2. Soalan nombor 2, persen yang nombor 2 berapa? Okay, Syafiqah dah dapat? Dua kalikan dengan 14 bahagikan dengan 14 tambah 1 kali 2 kalikan dengan 2 tambah karbon 12 tambah 16 kalikan dengan 100. Okey Syafiqah, berapa? So yang bawah tadi siapa? Hana ya. Cikgu suruh Hana kan? Okay, Hana 14 bahagikan dengan 14 tambah 1 kalikan 4 tambah 14 tambah 16 kali 3 kalikan dengan 100. Okay, berapa? Okay, berapa jawapan dapat? Ini kepada pelajar yang baru masuk, ini adalah soalan dalam buku teks, buku kerja, buku 138.
Okey dah ke? Tak dapat lagi ke jawapan? Aina, kau tak dapat juga ke jawapan Aina? Dah, aku dah dapat dah. Mana tadi Hana tadi terbuka mic tapi tiba-tiba hilang lah pula. Tak tahu betul ke tak. Tak tahu, tak apa dulu. Berapa persen? Kamu Emma yang main. Apa? 0.175 salah eh. Oh, natrium dekat sini dia ada 2. 1, 2. So 14 tambah 14. So berapa kamu dapat tadi? 0 point apa pula? 0 point kalikan dengan 100. 35. Nasib baik betul Hana. 35%. Okey. Atas tadi Syafiqah. Syafiqah. Mana kau hilang? Ya, macam salah. Tak apa, berapa betul Syafiqah? Berapa? Sama tak dengan kerja cikgu ni? Sama tapi takut salah. Berapa? Salah pula. Tak apa. Dia tak ada point-point kan? Ada point-point. Ada. Kalau 31, 32 macam tu. Tak tahu lah. Atas tu kau dapat berapa? 28 kan? Kau dapat berapa? 60 tak? Dapat 60. 28 bahagi dengan 60. Kalikan dengan 100. So dapat berapa? Kan senang tu. 46.67. Dapat macam cikgu tak Syafiqah? Dapat. Tadi kenapa tak dapat? Tak confident. Okay, soalan ni selalu keluar ya dalam SPM ya. Sebab tu cikgu nak kamu tengok balik. Okay, soalan ini. So, untuk soalan dalam buku kerja space 136, siapa yang tak buat lagi tu? Siapa yang tak buat lagi ngaku cepat. 136, so buatkan 137. Okay, dan 138 untuk waktu tutorial ini. Okay, boleh? Okay, kita jumpa untuk lain hari. Cikgu akan sila masukkan dalam Google Classroom untuk soalan yang ini. Cikgu akan semak untuk page start daripada 136 sehingga 138. Okay, boleh tak semua? Okay, boleh. Minggu depan, minggu depan, hari Khamis. Okay, Khamis kita nak belajar bab garam ya. Okay, dalam bab garam ni, cikgu nak sebelum masuk kelas, saya nak saya ada task untuk kamu sikit. Okay, task untuk kamu sikit je. Task tu maksudnya kerja lah. Tak adalah kerja, nak ingat. Nak ingat. So, cikgu nak sangat kamu sebelum masuk kelas saya tu, kamu tengok yang ini. Yang ini. Okey, ini. Yang ini. Esok hari Khamis, cikgu nak buat quiz. Okey. Kerja kamu sebelum masuk kelas cikgu yang itu, kamu kena ingat. Okey. Contoh, kalau cikgu kata, Syafiqah, garam natrium klorida larut ke tidak? So kamu kata larut cikgu. Sebab apa? Semua garam nitrat akan larut. Apa-apa ada nitrat. Kalium nitrat ke, potasium nitrat ke, semua larut. So ini kerja kamu tau. Kamu kena ingat. So contoh klorida. Semua garam klorida larut. Kecuali pantai Pah. Pah tu apa? Plumbum, merkuri dengan silver. Ini kena ingat tau. Ini wajib untuk pelajar kimia ingat. So saya bagi masa 2 hari untuk kamu ingat benda ini. So saya bagi masa 2 hari untuk kamu ingat benda ini dan pastikan kerja kamu ingat dan pastikan quiz nanti bila masuk kelas kamu buat quiz so kamu boleh ingat benda ni. Okay, so jumpa lagi untuk lain hari. Terima kasih datang kelas saya walaupun hari ni tak berapa ramai yang datang. Okay, so kita jumpa lagi untuk lain hari kami insyaAllah jika dipanjangkan umur. Okay, terima kasih.